Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm, tak pasti line okey ke tak okey ni. Mana line okey ke tak okey? Cuba kalau siapa tengok boleh komen lah. Sebab internet ada masalah, internet kat rumah. Ni pakai hotspot je ni. Minta maaf lewat kelewatan. Hmm, baik okey. Tu ada kata kau je dah tak apa. Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita mulakan majlis pengajian kita pada malam ni, sesi ketujuh dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran nazilan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم افتح علينا رحمتك واشف علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما ربي زدنا علما ورزقنا فهما ربي زدنا علما ورزقنا فهما اللهم افتح لنا ابواب علمك اللهم افتح لنا ابواب العلم اللهم افتح لنا ابواب العلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan lagi kita pada malam ni untuk meneruskan sesi Daurah Faraid, yakni sebelah malam untuk bacaan Kamus Faraid. Baik, jadi minta maaf kelewatan sebab internet tak berapa nak memberi kerjasama yang baik. Lepas tu pula guna hotspot ni pun tak tahulah ni jelas ke tak jelas, sebab tengok merah, hijau, kuning duduk tak tahulah lain. Kalau okey lah ni. Baik, jadi untuk malam ni kita dah masuk pada muka surat yang ke-9. Cumanya ada hutang sikit lah. Saya hutang untuk muka surat 7, yakni untuk istilah jami' dan juga ikhtisar. Untuk dua ni saya hold dululah. Jadi malam ni kita nak sambung pada muka surat 9 dulu. Jadi kita dah habis dah. Pada muka surat 8 pun kita dah habiskan. Kemudian kita nak masuk pada muka surat 9. Baik. Jadi minta komen dulu, live sangkut ke ataupun okey? Nak tahu yang tu dulu. Ke dia ada buffer? Boleh ke? Cuba seorang tolong komen. Okey baik, tak apalah. Nanti kalau kata ada buffer pun tak ada masalah kan. Okey baik. Jadi insya-Allah kita nak masuk pada muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita tengok pada muka surat 9. Okey, kita akan jumpa istilah. Boleh. Okey baik, dia sangkut-sangkut. Sebab ni guna hotspot daripada telefon. Okay, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 9, tengok kitab masing-masing. Pada muka surat 9, yakni hamlun. Boleh, hamlun. Ini ada satu bab di dalam kita kata ilmu faraid. Apabila seseorang yang mati, dia meninggalkan isteri dan isteri itu pula hamil. Boleh. Jadi hamlun tu apa? Yakni kandungan.
yakni anak yang di dalam perut, itulah kita panggil dengan hamlun, yakni anak. Anak yang dikandung dalam perut, boleh. Okey, baik. Okey, lepas tu kita ada lagi hamilun. Hamilun tu apa? Yakni perempuan yang mengandung. Hamilun tu yakni perempuan yang mengandung. Okey, baik. Jadi kita ni lah, ni pun antara masalah faraid lah. Bila mati seorang tu, jadinya meninggalkan contoh isteri. Isteri tu pula kita kata hamil. Boleh. Okey, baik. Jadi apabila kita kata seorang yang meninggal, seorang yang kita kata suami meninggal ataupun mati, tinggal ahli waris tu siapa dia? Contoh isteri. Isteri tu pula mengandung. Baik. Jadi kalau untuk isteri tu, jadi dia kena takdirkan. Maksudnya kita kena takdirkan apa? Takdirkan hamlun tu, anak tu. Anak yang dalam perut tu. Boleh. Sebab dia pun kalau ikut boleh dapat faraid jugalah. Boleh. Jadi takdir yang pertama kita takdirkan tiada anak di dalam perut. Yakni kita kata seolah-olah tak ada mengandung, walaupun kita kata mengandung. Cuma takdir kita kata seolah-olah dalam perut tu tak ada anak. Yakni seperti angin ataupun maksudnya kembung-kembung tu apa? Kembung angin. Ataupun kembung air. Okey, baik. Lepas tu pula kalau keduanya kita kena takdir keluar mati. Anak dalam perut tu keluar mati. Okay, baik. Takdir yang ketiga, takdir keluar hidup. Maksudnya anak tu keluar hidup tetapi tiada hayatu mustaqirah. Yakni kita kata anak tadi tu bukan kita kata nyawa yang kuat. Maksudnya anak tu apabila ibu bersalin, keluar anak tu pula kita kata nyawa-nyawa ikan. Maksudnya dia bukan nyawa yang hayatu mustaqirah, bukan kita kata nyawa yang kuat. Takdir yang tu ketiga. Dan keempat kita takdir keluarnya anak tu sebagai laki-laki, anak laki-laki. Dan yang kelima kita takdirkan keluar anak dua orang perempuan. Maksudnya takdirkan anak tu nanti perempuan dan bilangan dia adalah dua ataupun lebih. Tu kita kata beberapa takdir yang kita kena buat untuk orang yang hamil ni. Boleh. Okey, baik. Jadi kena buat beberapa takdir lah. Jadi kena ada beberapa kolom, kena buat beberapa kolom lah. Jadi panjang lah juga untuk masalah hamil ataupun hamlun. Boleh. Jadi kita kena buat beberapa kolom lah. Boleh. Takdir yang pertama sampai ketiga tadi yang saya sebut tu, kita buat sebagai satu je lah. Maksudnya seolah-olah tak ada. Boleh. Seolah-olah anak tu tak ada. Lepas tu pula kita buat takdir yang kedua sebagai keluar anak tu laki-laki, dan takdir ketiga sebagai anak tu perempuan dua dan lebih lah. Macam tu. Okey, baik, habis. Ni kita kata akan jumpa lah istilah hamlun dan juga hamil. Hamlun tu apa? Kandungan anak tu lah dalam perut. Okey, baik. Selepas itu kita akan jumpa juga istilah harta. Harta ni terpecah kepada dua dah. Harta ni yakni harta yang tiada boleh dibelah bahagi. Harta tu keras, tak boleh nak belah bahagi. Tak boleh dah kita nak bahagikan. Boleh. Okey, baik. Boleh, harta yang tak boleh dibelah bahagi. Contoh macam mana tak boleh nak belah bahagi? Contoh seperti rumah. Rumah tak boleh nak belah bahagi lah. Boleh tak boleh nak belah bahagi. Okey, lepas tu yang kedua pula kita kata ada apa? Harta yang boleh dibelah. Boleh, harta yang boleh dibelah. Contoh macam mana? Duit. Boleh dibahagi-bahagikan. Tu duit. Tapi termasuk juga harta. Jadi ada harta yang beku, yang ataupun kita kata harta yang tak boleh dibelah. Kemudian kita kata ada harta yang boleh dibelah, seperti duit.
Jadi apabila matinya mayat, kita kata apabila matinya seorang, jadi harta tadi tu, harta si mati tu, baik, jadi harta si mati tu kenalah kita kata pernilaikan semua sekali. Kita kata daripada harta yang tak boleh dibahagikan dengan harta yang boleh dibahagikan tu, gabungkan nilaian dia. Lepas tu apabila kita buat kiraan faraid tadi tu, perpustakaan tadi tu dapat tompok berapa, contoh tompok ada dapat 12 tompok. Jadi kita kena dapatkan, kalau nak kiranya daripada nilaian, contoh jumlah nilaian bahagikan dengan contoh 12 tompok, maka kita dapat satu tompok. Berapa nilaian dia. Jadi kalau contoh suami dapat setengah daripada 12 tadi tu, contoh 6. Jadi satu tompok nilaian dia tadi tu kali dengan 6. Macam tu lah lebih kurang. Baik, habis. Jadi minta maaf lah kalau malam ni sangkut-sangkut tu, minta maaf lah. Tapi harap-harapnya kalau sangkut, kalau tengok live tu nanti dia sambung balik lah. Boleh. Okey, baik. Malam ni tiba-tiba tak berapa nak elok pula. Okey, baik. Lepas tu kita ada jumpa istilah Baitul Mal. Baitul Mal ni di mana kita akan jumpa selalu. Boleh. Seperti mana Ustaz Asror baca petang tadi lah. Boleh. Apabila si mati tadi tu, dia cuma ada ahli fardu. Ahli fardu. Maka ahli fardu makan tak habis, contoh makan tak habis. Dan dia tak ada ahli asabah. Maka pada ketika itu kalau ikutnya akan pergi harta tadi itu, harta si mati yang tak habis tadi itu akan pergi kepada Baitul Mal. Kalau ikutnya sebelum Baitul Mal pun dia akan pergi kepada muktik ataupun muktikah. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada dah lah tuan hamba tu. Penghulu tu dah tak ada. Maka akan pergi kepada Baitul Mal. Tetapi seperti mana Ustaz Asraf sebut lah, kalau kata Baitul Mal tu diuruskan dengan baik, maka apabila Baitul Mal tadi tu diurus dengan baik, teratur, maka pada ketika itu barulah harta si mati tu baru boleh pergi ke Baitul Mal. Tetapi kalau tak terurus mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh. Tak boleh harta si mati tadi tu pergi ke Baitul Mal. Macam tu. Sama ada rodkan balik, maksudnya kita besarkan kita kecilkan tompok, kemudian pendapatan waris tu dapat banyak, ataupun kalau contohnya ataupun kita kata yang lain, kita kata boleh dapat dekat zawi al-arham. Zawi al-arham yakni kaum kerabat yang mana bukan kerikut asal dia bukan dapat harta pusaka zawi al-arham ni. Dia tak dapat. Dia kita kata ahli keluarga juga, cuma dia bukan ahli waris. Dia tak dapat. Tapi boleh. Sebab tu kalau kita tengok dalam kalau tengok dalam kitab, pada muka surat 3, boleh. Pada muka surat 3 kalau kita tengok dalam kitab, kat bawah sekali zawi arham tu apa dia? Qarabah, yakni ahli keluarga yang tiada termasuk di dalam waris. Yakni tak dapat pusaka, yakni pada hukum asas, yakni pada asalnya ataupun pada asasnya zawi arham dia tak boleh dapat pusaka. Tetapi boleh menyalahi bila, kalau contoh si mati tadi tu, contoh kita kata ahli waris tak ada, ahli asabah tak ada, lepas tu pula kita kata Baitul Mal tu, Baitul Mal tak terurus. Contoh Baitul Mal tak terurus, maksudnya adanya kita kata berlakunya ketirisan pengurusan keuangan kat Baitul Mal, berlakunya rasuah, menyebabkan Baitul Mal tu kita kata tak terurus. Boleh. Jadi pada ketika itu, kalau kata si mati adanya kita kata zawi arham, boleh. Pada ketika itulah boleh zawi arham tu dapat juga. Boleh. Adapun last sekali, contohlah kita buat takdirnya si mati sebatang kera, sebatang kera, maksudnya seorang lah. Boleh, tak ada ahli waris, seorang pun tak ada. Maksudnya daripada ahli waris yang makan fardu, tak ada asabah, tak ada zawi arham, tak ada. Okey, jadi masa pada ketika itu, contoh Baitul Mal pun tak terurus, maka siapa-siapa yang kita kata kepercayaan yang boleh menguruskan untuk maslahat muslimin, dia akan ambil duit semati tu, buatlah apa-apa yang untuk maslahat muslimin. Itu
Tu pun kena pandai juga tu. Kadang kita bagi duit, bila kita nak bagi duit ke orang ni, kena tengok juga orang tu pandai urus ke tak urus. Boleh. Dia bukan boleh hentam kromo kita bagi. Tak boleh lah. Okey, baik. Lepas tu pula, kalau orang yang terima duit tu pun kena pandai lah amanah orang bagi. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok dulu apa takrif Baitul Mal. Yakni Baitul Mal tu apa? Suatu tempat yang dijagakan serta diuruskan harta-harta yang am ataupun yang umum yang dimiliki di dalam negeri ataupun negara orang Islam. Contoh mana? Malaysia. Ataupun kita kata kalau spesifik setiap negeri lah. Setiap negeri tu dia ada lah. Boleh contoh Baitul Mal, saya pun tak berapa nak bahasa sangat ni bab Baitul Mal ni. Boleh. Pusat zakat pun kadang payah agak nak sebut tak. Sebab kita adalah pengalaman sendiri tu. Bila nak minta masa mengaji pondok dulu, bila nak minta zakat negeri, pergi kat kaunter, kita kata tanyalah kat dia, minta maaf cik, saya nak minta zakat ni, saya belajar pondok. Lepas tu duduk sekejap, dia turun bawah meja, dia bawa naik dah borang, dia tunjuk dah borang, ada beberapa kali. Dia kata borang kali ni untuk diploma, borang satu lagi besar sikit untuk degree, borang besar lagi untuk apa? Untuk overseas. Tu dia. Nak tanya apa? Untuk budak pondok ni, untuk mengaji agama ni, tak ada lah. Payah. Tu saya tanya dekat orang yang jaga kaunter, dah ni ambil atas jalan apa ni? Orang yang you tadi tu, yang kata diploma, degree dan juga kita kata overseas tu ambil atas jalan apa? Tak boleh nak jawab. Kita pun geram juga tapi tak apa dah. Dah buat macam mana? Boleh. Dia pun tak tahu. Orang nak bagi zakat pun tak tahu ni nak bagi atas jalan apa ni. Kalau jaga kat kaunter, patutnya dia lebih arif lagi. Baik. Tu pengalaman lah. Jadi wallahualam lah. Kita pusat zakat ni kadang pun ada juga orang yang tak dapat, yang sepatut dapat tak dapat. Lepas tu pula mungkin cara pengurusan duit zakat tu pun macam lah. Boleh. Okey, jadi Baitul Mal tu apa? Baitul Mal tu suatu tempat yang dijagakan serta diuruskan harta-harta yang umum, yang am, yang dimiliki di dalam negara Islam yang tidak tertentu miliknya. Contohlah, tak tertentu milik, bahkan milik sekalian umat Islam harta itu. Boleh. Contoh macam harta si mati lah, dah kata tak ada siapa dah ni. Contohlah pada tadi sekangkang kera, sebatang kera tadi, dia mati memang tak ada orang dah. Ahli keluarga tak tahu ke mana, memang tak ada langsung dah, tak ada kontak. Jadi pada ketika itu duit tu pergi ke siapa? Harta-harta si mati tu pergi ke Baitul Mal. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni kita kata kena mestilah terurus. Kalau kata tak terurus ni tak ni lah, tak boleh nak bagi lah. Boleh seperti mana Ustaz Asrul dah tegang dah petang tadi dah. Cakap saya tak apa nak, tak mau dengar, tak apalah, dengarlah cakap Ustaz Asrul kan. Saya ni siapalah saya ni. Kalau tak nak dengar, dengar tu. Ustaz Asrul pun hurai macam tu juga. Boleh. Itulah kadang kita mengaji macam tu, kita mengaji dengan guru, kita hurai kadang orang tak mau dengar. Dia nak kena yang famous-famous terang tu. Boleh. Baik. Jadi kalau untuk mazhab Syafi'i ni mesti teratur. Dia mesti teratur. Kalau mazhab lain tu dia ada lagi lah pengecualian dia tu. Untuk kita kata untuk Baitul Mal tu. Boleh. Tu kita kata untuk Baitul Mal tu khilaf mazhab lah, berselisih pendapat lah untuk Baitul Mal. Boleh. Kalau siapa ada kitab Cahaya Mustika tu boleh dah baca. Kalau siapa ada kitab Cahaya Mustika boleh buka pada muka surat 22. Okey, baik habis. Okey, dekat pukul 10 dah. Okey. Baik, jadi boleh ke setakat tu? Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok jadual lah ni, jadual. Boleh. Ustaz Asrul pun dah baca dah mula dah start pengiraan sedikit-sedikit kan. Mulakan pengiraan. Contoh macam mana? Yang tadi tu, petang tadi tu, kita kata apa tu, andai buat masalah seorang mati
kumpul semua sekali. Maksudnya 25 orang. Dalam kalau kita An-Nahyi ni mungkin lain sikit bilangan. Kalau contoh dalam kitab Cahaya Mesika ataupun yang lain-lain, dia bawa datang dengan 25 orang ahli waris. Tapi kalau ikutkan 25 juga sebab mufti tu tak ada. Okey, baik, contohlah kalau kita sebut apa apa tu apa tadi? Kalau kita kira balik kan. Sekejap. Kita kira balik dalam kitab. Kalau orang lelaki ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau untuk lelaki 14. Kalau untuk perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 pula dah. Okay, 1, 2, 3. Oh, dia dah. 9. Okay, boleh. 14 dan 9. Jadi ahli waris 14 dan 9. Lelaki 14, perempuan 9. Kalau kata semua sekali berkumpul. Contoh, tapi kalau ikut, maksudnya untuk suami dan isteri tu salah seorang dah sebab mesti salah seorang yang meninggal. Jadi pada ketika itu hanya 6 orang sahaja yang dapat. Tak boleh nak bergaduh lah. Kalau berkumpul ramai-ramai bergusti contoh. Pada takdir bergusti, bergolek-golek, bertindih-tindih, tarik rambut. Tak ada. 6 orang tu sahaja dapat. Boleh. Contoh lah. Contoh kita kata. Okay. Contoh kita kata, contoh 25 apa kita kata untuk lelaki kan. Okay, lelaki 14, perempuan perempuan 9 berkumpul semua sekali ada. Baik, jadi pada ketika ni siapa yang dapat? Yang dapat tu hanyalah kita kata suami atau isteri. Dia kena atau lah, salah seorang lah. Lepas tu bapa, ibu, siapa lagi? Anak lelaki dan juga anak perempuan. Ini sahaja yang dapat. Boleh, dia tak ada dah orang lain nak bergaduh bertumbuk pun tak ada. Yang ni je yang akan dapat. Baik. Jadi kalau untuk masalah macam ni, okay. Contoh, mati isteri tinggal suami. Ada bapa, ada ibu, ada anak lelaki, kemudian kita ada anak perempuan. Jadi untuk anak lelaki dan anak perempuan ni senang je. Bila jumpa dua macam ni, asobah dah. Asobah bila ghairi. Automatik. Okay, lepas tu ibu dengan bapa ni contoh kita kata sebab ada seorang waris ambil 1/6. Suami kita akan dapat 1/4 sebab ada anak. Kalau tidak, kalau tak ada anak lelaki dengan anak perempuan dapat 1/2. Okay. Minta maaf lah jadual ni buat siap dah, cuma tak sempat nak buat comel lagi. Nanti boleh tengok kat sini lah panduan. Okay, baik. Jadi kalau untuk masalah macam ni, okay. Tadi Ustaz suruh buat terus kan. Jadi kita buat cara lama 6-6. 6 akan keluar 6. Ni kita panggil tamasul. Sebab dia sama. Okey, lepas tu kita tengok ni 4. Okey, baik. Jadi 4 dengan 6. 4 dengan 6 ni ada separuh. 4 ada separuh 2, 6 ada separuh 3. Apabila ada separuh-separuh itu kita panggil tawafuk. Tawafuk. Baik, apabila tawafuk, ambil separuh salah satu, kalikan dengan, ukurkan dengan satu lagi. Contoh, kita kata 6. 6 ni separuh dia 3. Okey, jadi 3 akan kali 4, keluar 12. Naik atas 12.
Macam tu dapatlah 12. Boleh. Lepas tu 6 6. Ni payah sikit ni. Berapa? Kadang saya lemah sikit ni nak bahagi. Nak bahagi dia ni. Sekejap. Berapa tadi? Jadi dia akan bagi 4, 2, 12. Atau 12. Okay, baik. Jadi faham itu lah. Kalau 6, 6 termasun. Lepas tu pula keluar 4 dengan 6. Itu adalah tawafuk. Sebab ada separuh-separuh. Jadi kita ambil wifik separuh. Contohnya 6 tu dapat 3. 3 kita pukulkan. Ini kita darabkan dengan 4. Dapatlah naik 12. Baik. 6, 6, 12. 6, 6, 12. Sekejap. Bagi semuanya. Kita kata 12 bahagi 6. Baik. Lepas tu 12 bahagi 4. Okey, jadi 12 bahagi dengan 4. Kita dapat 3 kat sini. 12 bahagi 6 dapat 2. 2. Jadi balance berapa? 5, 7. 5. Okay, baik. Bila macam ni, bila 5 macam ni, 5 nak bahagi dengan anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi susah lah. Boleh. Jadi masa sini lah, waktu ni lah kita akan pakai kepala. Lelaki 2 kepala. Perempuan 1 kepala. Bila dia asabah kita akan pakai kepala. Kepala. Maka total kita akan dapat 3 kepala. Okay, baik. Lepas tu 12 ni kita akan kalikan dengan 3 kepala tadi. Maka ni kita panggil 3 ni apa? Juzuk samah. 3 tu juzuk samah. Maka kita akan keluarkan, kita akan dapatlah asal masalah yang baru. Yang ni kita panggil dengan soh masalah. Boleh, soh masalah kat sini kita akan dapat 36 lah. Macam Ustaz Sokir tadi 36. Lepas tu kita nak buat macam mana? Kali je lah. Sebenarnya 3 ni kita kali je. Ni kali 3. Kali 3. Kali 3. Kali 3. Dapatlah 15. 6, 6, 9. Okay, lepas tu pula dekat sini anak lelaki tadi kan dapat 2 kepala, yakni 2 bahagian daripada anak perempuan. Anak perempuan dapat 1, maka kat sini 5 untuk anak perempuan, 10 untuk anak lelaki. Macam tu lah. Boleh. Jadi ni kalau kita kata pengiraan untuk suami ni. Kalau untuk isteri tukar je lah. Boleh. Kalau untuk isteri dapat apa kat sini 1/8 lah. Apabila ada furuk waris, isteri akan dapat 1/8. Suami dapat 1/4 bila ada furuk waris. Kalau untuk isteri, contoh kalau mati suami, dia akan dapat 1/8. Baik, habis. Boleh. Tu boleh buat sebagai kerja rumah lah. Try sendiri dah tu. Okey, baik, habis. Okey, jadi setakat ni jelas ke? Kesangkut lagi? Jelas ataupun sangkut? Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok kat jadual pada muka surat 9. Sikit je lah. Sikit lagi. Okey, baik. Kalau kita tengok jadual dekat muka surat 9, ataupun kita tengok jadual laki-laki lah, ataupun bolehlah kita tengok jadual muka surat 9 dulu. Baik, jadi macam mana kita nak tengok jadual ni? Okey, pertama sekali kita tengok yang dekat sini lah ni. Okey. Mereka di bawah ini, mana? Di bawah ni mana ni? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ikut sekeringat kat 6 ni ada 2 ni, 6 dan 7. Okay, baik. Jadi mereka di bawah ini mana ni? Jaddah ni. Ni kalau ikut jaddah li'um lah ni. Jaddah bagi apa? Datuk perempuan ataupun nenek perempuan bagi ibu.
Lepas tu kita ada jaddah liab, yakni datuk perempuan ataupun nenek bagi bapa. Lepas tu kita ada baik apa bentu beni, yakni cucu perempuan lah bentu beni. Lepas tu kita ada ukhtun syakik, yakni saudara perempuan seibu sebapa bagi mati. Lepas tu kita ada ukhtun liab, yakni saudara perempuan sebapa. Lepas tu kita ada ukhtun liun dengan akhun lium, yakni saudara perempuan seibu dengan saudara lelaki seibu. Baik, jadi mereka semua ni kita tengok di bawah, mereka di bawah ini, contoh kita ambil datuk perempuan dululah daripada ibu. Mereka di bawah ini ni jaddah ni, lepas tu tengok sebelah pula, terdinding dengan sebab ada ibu, umun, adik ibu. Bila ada ibu maka jaddah ni pun terdinding. Baik, lepas tu kalau kita tengok nombor 2 pula, kalau kata apa tu jaddah liab bagi bapa ni, nenek bagi bapa ataupun ibu bagi bapa, mereka di bawah ini ni kata jaddah yakni datuk ataupun nenek bagi bapa ni terdinding dengan sebab ada ataupun abun. Umun ataupun abun, ada salah satu. Contoh kalau kata berhimpun dua ni pun terhijab. Boleh. Jadi seterusnya pun sama jugalah. Kalau kata apa tu bento beni, bento beni kalau kata dengan sebab ada anak laki-laki maka dia pun terhijab, yakni cucu lelaki daripada anak laki-laki, ialah sebab ada bapa dia. Ibnu ni bapa dia. Ni anak bagi bento beni ni anak bagi ibnu. Boleh cucu bagi si mati. Ibnu ni anak bagi si mati. Baik. Lepas tu pula bintu beni ni dia terhijab juga kalau kata anak perempuan ada dua. Anak perempuan si mati tu kalau ada dua maka terhijab. Kalau kata ada satu tak terhijab lagi. Lepas tu pun seterusnya lah boleh tengok dekat dalam jadual ni. Baik habis. Contoh. Contoh macam mana? Kalau kata kita buat contoh lah. Kita buat contoh sekejap. Kita nak tengok jadual ni kan. Okey baik. Macam mana? Saya nak tambah whiteboard baru ni. Sekejap. Nak try macam Ustaz Skor kat tapi tak pandai kat ni. Sekejap. Oh, okay. Oh, dia save. Okay, baik. Macam tu. Okay, baik. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Jadi boleh tengok lah. Boleh tengok kita kata dalam jadual ni. Tetapi kalau kita tengok dalam jadual hijab pada muka surat 9 untuk perempuan lah. Untuk perempuan dan untuk lelaki ni. Kalau kita bandingkan dengan kita tengok pada muka surat yang Ustaz Asra baca pada Babu Hajbi tu. Babu Hajbi tu kalau kita tengok sebenarnya ada lagi ni. Ada lagi tambahan yang sepatutnya ada pada jadual hijab pada muka surat 9 dan muka surat 10. Yang muka surat 9 dan muka surat 10 ni saya ambil terus daripada dalam kitab Cahaya Mastika, sama je, tak ubah. Cumanya ada lagi terperinci yang mana dalam Babu Hajbi ni dia tulis dekat sini terus. Dia mention kan dalam Babu Hajbi ni. Pada muka surat 8, pada muka surat 7 dan 8. Tetapi kalau ikut dan kitab Cahaya Mastika sebenarnya ada juga disebutkan, cumanya dia terselit dalam bab Asabah. Kalau kita tengok betul-betul dalam bab Asabah tu sebenarnya ada mengenai hijab. Apabila kita kata jadi Asabah ma'al ghairi. Contoh Hawashi, yakni saudara, contoh ukhtun syakik ataupun kita kata ukhtun li'ab, ketika mana berjumpa ataupun ada bersama dengan bentun, anak perempuan, ataupun bentu beni, yakni cucu perempuan, maka ketika itu mereka akan jadi asabah ma'al ghairi. Maka waktu jadi asabah ma'al ghairi, kita kata syakikah tadi tu, ukhtun syakik ataupun syakikah tu, dia akan jadi seolah-olah seperti syakik. Dia punya saudara lelaki dia tu. Dan kita kata untuk ukhtun
ukhtun li'ab akan jadi seolah-olah akhun li'ab. Jadi saudara lelaki-lelaki. Jadi pada ketika itu kita kata waktu dia jadi seolah-olah seperti saudara lelaki-lelaki dia untuk Syakib, kalau ikut dia kita kata Syakikoh lah, tapi seperti dia jadi seperti Syakib, maka masa tu Syakikoh tadi tu akan hijab. Dia pun akan hijab, mana? Dia akan hijab dia akan hijab ketika dia jadi asabah ma'al khairi tu akhun li'ab dengan ukhtun li'ab. Macam tu. Baik. Dia sama ikut saudara lelaki-lelaki dia untuk nak hijab. Kalau ikut asal tak, bila jadi asabah bil ghairi saja. Contoh kalau lagi untuk kita kata ukhtun li'ab pula, yakni saudara perempuan sebapa apabila dia jadi asabah ma'al ghairi, contoh dia ada bersama dengan anak perempuan bintun ataupun dengan cucu perempuan daripada anak lelaki yakni bintu beni, maka masa tu dia pun akan menghijabkan anak saudara Syakib ataupun anak saudara sebapa. Masa itulah sebab apa? Sebab kita kata ukhtun li'ab dia akan jadi seolah-olah akhun li'ab. Tu. Ni ada sebut dalam mana ni? Kalau dalam kitab Syarah Masika dia duduk dalam bab asabah. Dia tak duduk dalam jadual ni. Jadual pada muka surat 9 dalam kita punya kitab ni. Dia tak duduk dalam ni. Dia tak ada. Tetapi dalam kitab I'anah tu I'anah an-Nahi dia ada sebut dalam kitab Babu Habibi ni dia sebut dah siap dah. Dia ada sebut dah siap dah kat dalam ni. Baik. Okey, baik contoh. Contoh macam mana kita tengok dalam jadual kan. Contoh macam ni. Jadah ibu. Bila ada ibu, jadah tak dapat. Contoh lagi satu lagi, kita ambil bintu beni. Kalau kita ada anak lelaki ataupun dua orang bintun. Ni contoh lah. Baik, sikit lagi sebelum kita habis. Contoh kita ambil jadah dulu. Baik. Okey, sekarang ni kita ada mayat. Okey, mayat. Okey, sekarang ni mayat dia ada ibu. Baik, kemudian dia juga ada salah. Okey, sekarang ni nenek dia ada ibu. Ini ibu si matilah. Kemudian dia ada juga nenek. Macam ni dia ada nenek. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam jadual, apabila ada ibu, ataupun kita tengok macam ni lah. Mereka di bawah ini, yakni jadah ni, ni nenek ni, ni jadah ni. Ni jadah ni. Ni jadah. Ni umun. Ni mayat lah. Okay, baik. Jadi mereka di bawah ini jadah ni N. Okey. Terdinding dengan sebab ada umun. Dengan sebab ada ibu. Apabila ada ibu, ibu dapat, yang ni tak dapat. Dia hijab. Dia tak bagi. Boleh. Tetapi kalau kata mayat, contoh mayat, ibu tak ada, kemudian tak ada nenek. Maka masa ni nenek dapat. Macam tu je lah. Boleh. Okey, baik. Kalau kata lagi, kita tengok lagi. Kalau contoh kita tengok yang ni. Cucu perempuan daripada anak lelaki ni. Kalau kata ada dua orang anak perempuan ni kita tengok ni. Kalau ni kita tahu dah bapak dia ada, dia tak dapat. Okey, baik. Contoh kalau kita kata ada mayat. Okay, mayat ni dia ada anak perempuan. Anak perempuan dua orang. Dua orang. Ada dua orang. Baik, kemudian kita ada anak lelaki dah tak ada dah. Kemudian dia ada cucu perempuan. Okey. Sewaktu anak perempuan ni ada dua orang. Kalau dua orang lah, maka anak perempuan ni dapat, cucu perempuan tak dapat. Sebab apa? Salah satu dia.
Sebab perempuan dua orang apa kita kata dua orang anak perempuan yang ni dia dah makan 2/3 ni paling maksimum untuk perempuan. Ni maksimum. Ni max. Max lah. Okey baik. Sebab tu kita kata cucu perempuan tak dapat. Tapi kalau kata anak perempuan ni seorang, contoh anak perempuan ada satu, jadi cucu perempuan ada satu. Masa ni dapat, apa tu, cucu perempuan pun dapat. Macam tu. Ni kita panggil apa, dapat lah. Okey baik baik. Jadi habis setakat tu dululah untuk malam ni. Baik. Wallahu a'lam. Jadi kita habis dah pada muka surat 9 habis dah. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan masuk sikit je lagi. Kita habiskan pada muka surat 10. Lepas tu kita tengok muka surat 11 ni lah. Tak ada apa dah ni. Boleh tengok lah. Sebab kita dah, saya dah ajar cara baca ni kan. Cara baca jadual ni, jadi kita boleh tengok sendiri dah lah ni. Untuk jadual ni. Mereka di bawah ini ni kata jad semua ni terhijab dengan sebab ada ni salah seorang daripada sini. Ataupun ada beberapa orang lagi lah dia menghijabkan. Baik. Jadi habis dekat tu dululah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah, dan yang lemah tu daripada pribadi saya sendiri, dan minta maaf lah sebab terlewat ada masalah internet. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما. اللهم فقه في الدين وعلم تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة